warna hitam, so maksudnya harga pada pukul 9 pagi tu adalah harga RM1.10 for example, dan pada petang pukul 5 petang dia tutup pada RM1, maksudnya harga dia jatuh. Dan paling tinggi adalah RM1.15 yang shadow atas tu, yang paling rendah 95 sen. Itulah definition candlestick. Dia bagi tahu harga paling tinggi, harga paling rendah, harga buka, harga tutup. So harga buka ni bila candlestick hitam bermaksud buka dia lebih tinggi daripada tutup. Maksudnya bila dia tutup adalah lebih rendah. So negatif lah. Okay. Yang putih pula terbalik. Dia buka 9 pagi pada harga RM1, dia tutup 5 petang pada RM1.10. Itu meningkat. So di tengah between that dia intraday high dia seperti yang di dalam skrin. So ada juga jenis candlestick yang kita panggil Marubozu. Marubozu ni yang mana dia tak ada atas, tak ada, dia punya highest equals to the opening for black candlestick, dan dia punya lowest equals to the closing for bearish candlestick. Kalau yang bullish candlestick ni, dia punya harga tertinggi adalah pada pukul 5 petang tu, iaitu closing price dia. Dan harga paling rendah adalah pukul 9 pagi tu, iaitu opening price dia. Itu panggil Marubozu. Dia tak retrace daripada atas ataupun dia tak bounce daripada bawah. Okey. So setelah kita tahu sikit apa candlestick, barulah adil lah untuk saya tunjuk chart ni. Kalau tak semua terkejut pula kan. So tadi saya cakap satu candle tu represent satu hari, 9 pagi, 5 petang. Sebab saya menggunakan candlestick daily tadi. So yang ini kita gunakan daily chart juga. So setiap candlestick tadi adalah represent harian, candle harian, iaitu pergerakan pada hari tersebut. So bila kita ada banyak-banyak candle atau banyak-banyak lilin di sini, maksud banyak hari lah. Setiap lilin atau setiap candlestick ni adalah representing the daily movement of that stock. So kalau kita tengok pergerakan daily chart untuk stok ni, kita boleh nampak yang putih tu maksudnya dia naik lah, putih naik dan paling tinggi dia naik, dan kemudian dia retrace, dan kalau dia punya putih tak banyak tu maksudnya pergerakan pada hari tersebut tak besar lah, mungkin RM1 ke RM1.03 tentu saja. Alright. Ini daily. So setiap candlestick itu memberitahu pergerakan setiap hari tersebut. Yang ini pula time frame weekly, iaitu setiap candlestick ni dia bukan 9 pagi tu. Dia bagi tahu 9 pagi hari Isnin. Setiap candlestick ni adalah 9 pagi Isnin dan tutup dia 5 petang Jumaat. So dalam skrin yang saya tunjuk sekarang ni adalah weekly chart, iaitu setiap candlestick dia mewakilkan chart mingguan, iaitu 9 pagi Isnin tutup 5 petang Jumaat. So bila kita nampak, kalau kita tengok dari kanan tu, satu candlenya satu minggu, yang sebelah kiri sikit satu minggu kan. So kalau kita ada 3 candle dari kanan, 3 minggu pergerakan saham. Berbanding yang tadi, kalau 3 candle adalah 3 hari, yang ni 3 minggu. Kemudian kita ada monthly. So monthly ni memberitahu satu candle tu bergerak pada satu hari bulan, assuming satu hari bulan adalah working day ataupun trading day, market day, yang mana kita buka satu hari bulan 9 pagi dan dia tutup pada 30 atau 31 hari bulan, assuming market day juga, pada pukul 5 petang. So candle yang paling kanan sekali itu representing satu bulan punya pergerakan. Dia buka pada satu hari bulan Disember, dan sekarang ni adalah paling latest, iaitu hari ni lah. Hari ni iaitu 14 Disember. Itu representing chart tersebut. Okay, sekarang kita dah pergi chart. Now let's move on to our types of indicator. So indikator ni kita tak boleh belajar berasingan dengan candlestick ataupun chart, sebab dia indikator ni actually dia mathematical calculation of the price movement.
Sebab tu you kena tahu apa chart yang gunakan. So kalau you guna indikator daily, lain dia punya indikator dia berbanding dengan weekly, berbanding dengan monthly. So bila kita cakap indikator daily, dia akan gunakan harga daily, closing price daily itu untuk masukkan dalam formula matematik tersebut, dan dia akan plotkan based on harga yang lepas, iaitu harga closing hari ini, semalam, 2 hari lepas, 30 hari lepas, sebulan lepas, 40 hari lepas dan sebagainya. Jadi kita panggil indicator. So there are two types of indicator. Indikator terbagi pada dua. Ini yang ada yang tahu, ada yang hanya tahu indikator saja. So anda kena tahu dua kategori ini supaya anda tidak confuse ataupun tidak keliru, ya, untuk menggunakan ataupun mengaplikasikan lebih pada satu indikator. The two types of indicators can be categorized into leading, itu leading indicator yang mana bertujuan untuk forecast ataupun untuk predict, signal pada price movement pada masa akan datang lah. Dan keduanya adalah lagging indicator, di mana dia menunjukkan harga past trend. Okay. So nak bagi tahu yang leading, nak bagi tahu apa yang bakal berlaku di masa depan, iaitu lagi sehari ke, 2 hari ke, lagi sejam ke, lagi seminggu ke, depending time frame yang digunakan. Okay. Itu panggil leading indicator. Lagging indicator ni nak bagi tahu apa yang sudah berlaku pada masa lepas. Okay. So saya nak bagi sedikit analogi. Okay. Analogi. Kalau you tengok Formula 1, malam, Lewis Hamilton, Red Bull dengan Mercedes kan. So kalau ikut leading indicator dia masa final lap tu, you boleh nampak Mercedes dengan lead. Okay. So itu leading indicator. Tapi lagging indicator dia, kalau you tengok Formula 1 semalam, kemarin, yang mana Red Bull dia dah tukar tayar baru kan. Bila you pakai tayar baru, you punya grip lagi cun lah kan. So di mana within that last lap, chances untuk Red Bull untuk from second spot to first spot tu, dia punya chances tu tinggi lah kan. So kalau bila ada lap tu, dia ada chances untuk potong kereta Mercedes tu kan. So and it happen. So if you use the leading indicator, you tengok masa final tu, oh Mercedes menang lah kan, sebab dia depan sekali, nombor 2 Red Bull. Tapi kalau you tengok another side of factor, atau kita panggil indicator dalam kes ni, which is the leading indicator, tayar baru tukar dia sebab masa ada emergency tu, dia pergi dekat, dia tukar tayar dia. So Mercedes tak tukar tayar, dia pakai tayar yang dah pakai lama dah kan. So kalau ikut leading indicator tu, Red Bull bakal potong dan it happens kan, the final lap dia potong. Itu example leading dengan lagging indicator. So harap anda boleh faham lah analogi ni ya. Kalau tak tengok Formula 1, saya kena bagi example bola lah kan. So kalau bola, kalau you tengok bola nak predict second half kan, dah second half, Tim A lawan tim B, so tim A dah 2, tim B 1 kan. So ikut leading indicator, tim A akan menang lah sebab A dah 2-1, dia dah dengan leading. Okay. Tapi kalau ikut kalau ikut lagging indicator, tim A dah menang. Okay. Tim A boleh menang sebab dia dah leading 2-1. Tapi kalau ikut leading indicator, tim A baru tukar player, dia masuk Ronaldo kat situ contoh ya. So chances untuk Ronaldo score tu tinggi lah, for example. And it happens, lepas tu minit ke 80-90 dia score dan skor 2 biji, 2 sama 3-2 menang. So apa nak kata, bila you gunakan leading indicator, you tengok apa yang dah berlaku pas ya. Leading that is leading indicator, lagging indicator, apa yang berlaku. Leading indicator, apakah faktor-faktor yang bakal mengubah result yang bakal berlaku. Okay, so I hope this two analogies make you guys clear lah perbezaan leading dan lagging. So
Apa dia leading indicators ataupun apakah contoh-contoh leading indicators? So, antara popular leading indicators, okay, yang bagi anda semua pernah tahu, pernah pakai, yang mana boleh nampak di TradeSmart pun, okay? Iaitu volume, on balance volume, RSI dan juga stochastic oscillator. Okay? Ni 4 ni. So volume paling obvious lah. Okay? So bila anda menggunakan volume ni, anda boleh tahu agak-agak, okay, based on volume yang tinggi ni, apa yang bakal berlaku di akan datang. Okay? So OBV saya ada explain before ni, so kita akan tunjuk lagi sekali. So tanpa kita masa, kita go through very fast. Okay? Okay, next is lagging indicator. Lagging indicator yang sebagai mana yang saya terangkan tadi, dia based on historical data semata-mata dan dia nak bagi tahu apa yang berlaku di lepas. Okay, so kenapa you perlukan dua ni? Yang lagging ni walaupun benda dah lepas tapi dia confirm. Okay, dia dah berlaku. So you bukan agak-agak. Dia macam saya tunjuk tadi lah. Kalau you tengok bola tu dah second half, dah berlaku dah 2-1. So takkan you nak pakai leading semata-mata, you kena pakai lagging juga sebab it makes sense that chances untuk team A tu menang tu tinggi lagi, kan? 2-1 for example. So kalau dalam kes ni, bila you pakai lagging indicator ni, you nak tahu apa yang berlaku pada harga pasaran tersebut berdasarkan yang lepas. So at least you tahu harga dia tengah menurun ke, menaik ke, sebab tu gitu you kena tahu lagging indicator, past trends, iaitu moving average convergence divergence, MACD. Nanti kita explain sikit, dia ada 3 part MACD ni, ada 2 part tu lagging, 1 part tu actually leading. Okay? The last part is, okay, the last indicator yang popular lah, dia ada banyak lagi indicator, tapi ini yang popular, iaitu Bollinger Band. So hari ini saya yang di akhir sekali rancangan, harap anda semua boleh stay tune. Saya akan explain Bollinger Band. Ini antara saya punya favorite indicator lah. Okay, alright. Next is understanding indicators. Harap anda semua boleh digest dan kita akan teruskan, boleh ya? Okay, first leading indicator yang pertama iaitu volume. Apa itu volume? The amount of security that was traded during a given period. So itu kalau bila harga saham tu telah didagangkan, itu panggil volume lah. Okay, 100,000 volume ke 100 juta volume ke. Okay. So indikator yang di dalam screen ni, dalam chart yang saya tunjuk ni, adalah di bawah sekali yang saya kotakkan. So kalau kita tengok volume yang saya kotakkan A dan B tu, yang mana volume dia meningkat ataupun kita panggil spike, volume spike. So dia nak beri satu indikator yang trading volume tu telah meningkat pada waktu tersebut, dan kalau volume meningkat dan harga pun agak positif, okay, iaitu candlestick yang warna putih, iaitu kita boleh katakan buying pressure, okay, buying pressure dia tinggi, okay, ataupun tekanan belian sangat tinggi, iaitu kalau you biasa trade, itu kalau you nampak ada seller dekat price quote tu, seller and buyer kan, so buyer tu akan ambil semua seller punya harga lah, kan, dia ambil harga 105, 106, 107, 108. So bukan kata bila volume banyak harga naik maksudnya lebih banyak beli daripada jual, bukan. Beli dan jual sama je, berapa orang beli berapa orang jual sama, kan. Kalau 100 million share traded means 100 million beli, 1 million jual. Tapi kita cakap buying pressure tersebut, cara dia didagangkan tu, pembeli tu dia ambil harga yang tertera, iaitu harga sedia ada seller. So seller dia skew dekat 101, yang pembeli terus beli kat 101, ambil semua. Then tinggal 102, dia ambil lagi 102, ambil lagi 103, itu panggil buying pressure. Okay? So kita akan tahu volume dan juga buying pressure. Kalau dia terbalik, dia jual, okay, dan harga jatuh, itu panggil selling pressure. Okay, the next indicator is on balance volume, okay, OBV. Ini saya pernah tekankan, okay. Yang mana dia adalah satu formula,
Okay, menggunakan volume. Saya bagi example sini, explanation di sini. OBV ni adalah previous OBV plus current day volume. Okay. So bila current day volume tu, bila harga dia meningkat, current dia OBV dia akan meningkat. Okay. If the closing price is higher than previous price, maksudnya candlestick warna putih, maka OBV tu akan meningkat. Saya bagi contoh macam ni. Okay. Yang ni dia bukan okay, warna putih dia kan. Dia akan meningkat. Tetapi apabila closing price sama, okay, maksudnya semalam RM1, hari ni RM1, OBV tak bergerak. Yang tadi itu semalam RM1, hari ni RM1.05 tutup, OBV meningkat. Okay. So nak bagi tahu accumulation tu tengah meningkat. Kalau harga jatuh, okay, semalam RM1, hari ni RM0.95, OBV dia akan berkurangan. Dia nak bagi tahu dia tengah dalam distribution. Okay. So example sini, okay. OBV ni ataupun indikator ni, dia sangat useful ataupun sangat berguna apabila kita menggunakan semasa harga carta ataupun price start tu tengah menunjukkan dalam sideways movement, iaitu pergerakan ke sideways lah, yang tidak kata ke naik atau menurun sangat, dia ke tepi lah orang kata. So pergerakannya between that range. So kita nak tahu actually dia nak naik ke nak menurun ni. So OBV ni nak bagi tahu yang dia punya accumulation of the volume recently adalah maintain di harga yang tinggi. So masih lagi accumulate dan dia bukan tengah distribute. So sebab tu kalau tengok waktu dia sideways, OBV dia tengah maintain. Dia tak ada macam menurun. Okay? So kalau menggunakan leading indicator ni nak bagi tahu the price ada chances untuk meningkat sebab OBV ataupun accumulation of that price, okay, the accumulation volume of that price is on a uptrend movement ataupun on a accumulation punya action, bukan dalam distribution. Kalau OBV dia menurun, dia sideways, dan you akan beranggapan leading indicator ni adalah akan menurun lah. Okay. So dalam case ni dia sideways, okay, dan leading indicator dia steady kat situ, dan dia akan lepas tu harga dia meningkat. Ni example lah, ni real example. Okay, contoh harga dia sideways dan leading indicator OBV ni accumulation meningkat, nampak tak? So kalau you menggunakan leading indicator pada 9 September for example, you akan maybe akan cuba masuk lah, akan cuba accumulate sikit. Okay, sebab you menggunakan leading indicator yang dia ada chances untuk pergi lebih jauh. Menggunakan lagging itu past price, nampak dia sideways kan, so dia 50-50 lah. Menggunakan leading, chances dia untuk meningkat tu sangat tinggi. Then okay lah, you boleh consider untuk membeli, for example. So ini example ya. Okay, the next indicator is relative strength index. Okay, mungkin tadi ada yang ingin tengok So apa jadi? Lepas sideways ni stok yang sama tadi, dia meningkat terus lah. Ini yang example yang classic example lah. Okay. Terus meningkat. So kalau you menggunakan leading indicator di mana harga sudah naik, dia dah tak ada berapa useful sebab harga naik, leading indicator pun kata menaik. So tak ada, there's no different. Okay. Dia tak ada, you tak boleh mengatakan you tidak orang kata apa, leading indicator tidak berapa useful untuk digunakan apabila harga itu sudah pun menaik, sebab dia punya lagging indicator ataupun pergerakan itu sudah pun bertindak ataupun sudah pun tertera lah. Therefore kita akan ambil risiko yang tinggi jika kita bertindak apabila harga pun sudah meningkat lah, kan? So kalau kita nak membeli saham ketika sideways, leading indicator seperti ini adalah sangat useful. Maksudnya anda beli before dia bergerak. So risiko untuk dia profit taking ataupun retrace itu sangat tipis lah ataupun lebih rendah. Okay, the next
indikator adalah RSI ataupun Relative Strength Index. Okay. So yang anda tengok di bottom of the chart, nampak satu indikator ni. So ini pun satu classic example, dia punya price chart tu sideways, nampak kan? Closing dia sideways tu. Dia naik sikit, dia turun sikit. Tapi bawah tu leading indicator RSI, daripada bawah 30% dia meningkat ke almost 50%. Tak kisah persen tu, yang penting trend tu ya. Daripada bawah 30 ke near 50 ya. So dia tengah meningkat. Itu menunjukkan strength ataupun kekuatan dia adalah kekuatan harga tu meningkat. Walaupun harga tersebut yang you nampak ni iaitu lagging ni adalah sideways. Tetapi leading indicator yang you nampak dia kata meningkat, iaitu kekuatan tengah meningkat. Okay? Ataupun relative strength index. So RSI ni we are trying to gauge the strength of the price. Is it increasing or decreasing while it moves sideways? Dalam kes ni is increasing, tapi price sideways. So you boleh cuba untuk mengambil some orang kata risiko yang munasabah lah. Okay? So kalau dia jatuh, then baru you cut loss. Okay? Okay, so kita pergi sikit pada definition RSI ni. Anda tahu. So it's a momentum indicator which traders can use to identify whether a market is overbought or oversold. When RSI gives a signal, it is believed that the market will reverse. This provides a leading sign that a trader should exit or should enter or exit. Okay. So dalam kes ni, dia kata RSI ni between 0 to 100, dan kalau 70 dia panggil overbought, kalau 30 dia panggil oversold. So pergi sini ya, kita pergi balik kepada chart kita tadi. 70% overbought, 30% oversold. Oversold ni maksudnya terlebih jual. Terlebih jual bermaksud orang dah panic sell lah. So you kalau you nak beli ataupun bottom fishing nak beli waktu dia tengah orang semua jual, you nak beli waktu jual. Bila mana ramai orang dah menjual, you nak beli waktu tu, okey. Tapi you tak tahu bila timing yang elok kan, you beli waktu tengah jatuh, dia jatuh lagi kan. So RSI ni memberi satu indikator nak bagi tahu okey, kalau dia dah bagi 30% tu dia dah panggil oversold territory. So you get ready. Bukan kata oversold ni you just beli dia, tak. So you tunggu waktu lepas oversold tu dia pergi from below 30%, dia meningkat ke above 30%, dan menunjukkan oversold territory tu dia sudah keluar daripada oversold territory dan dia sudah ready untuk pergi ke territory yang normal, iaitu territory yang lebih strength lah atau lebih kuat, dan dia akan move towards overbought territory, iaitu 70% selepas itu. So biasanya orang yang menggunakan RSI ni dia akan beli pada RSI 30, bukan saja dia beli 30, dia tunggu 30 tu cross dulu. Okay, baru confirm. Sebab kalau beli 30 takut jatuh pergi 20, jatuh pergi 10 kalau yang betul-betul orang kata stock yang downtrend lah ya. So kita tunggu dulu dia pergi ke from below 30 to above 30, then you enter, then you jual apabila dia dah sentuh ke 70%. Sebab bila dah masuk 70%, you sama ada you jual ataupun you get ready to sell ya. So ada yang style jual partial, sebab 70% ke atas ni selalunya dia bergerak laju. Lepas dia bergerak laju, dia terjatuh. Iaitu dia akan profit take selepas itu. So ada yang tidak mahu jual apabila dia nak masuk ke 70%, level overbought. So ada yang tidak mahu jual tetapi tidak disarankan untuk membeli apabila RSI itu enter into 70% level. Pada 70% level ni sama ada you maintain price tu, iaitu you biar dulu, ataupun you jual separuh atau you jual semua. Dan jarang sekali kalau trader yang menggunakan RSI ini membeli semasa RSI sudah masuk 70%. Okay? Jika anda menggunakan tu, maksudnya anda menggunakan, anda kena tahu risiko anda adalah sangat tinggi, kerana chances untuk dia retrace towards below 70% RSI is highly likely. Okay. Okay, the next indicator adalah stochastic. Okay. So yang bottom di bawah tu So bila anda tengok dekat bawah tu,
stokastik, anda boleh nampak dia turun ke bawah, dia naik balik kan 20% pergi 80%. Ini yang satu panggil oscillator momentum yang mana nak bagi tahu bila dia lebih kurang macam RSI tadi, kalau you pandang cara nak membaca dia, okey. Dekat bawah dia akan cross ke naik atas. So ini nak bagi tahu stochastic indicator ni nak bagi tahu cara nak tengok setiap pergerakan saham ni dia akan berpusing daripada 20 ke 80, 20 80 jangan pusing begitu. Okey. So kita pergi ke dia punya definition. It is used to compare recent closing price to the previous trading range. Kenapa saya highlight trading range di sini? Dia tidak sesuai untuk menggunakan pada price chart yang sangat volatile. Maksudnya dia bergerak sangat macam ni macam dia punya range tu dia menaik, dia menurun, naik, menurun kan. Itu panggil very high volatile. Kalau high volatile stochastic oscillator ni tidak boleh, bukan tak boleh guna pakai, dia kurang efektif. Okay? So stochastic oscillator ni efektif apabila dia tengah bergerak dalam sideways ataupun trading range. Okay? Seperti RSI yang saya tunjukkan tadi juga. Okay? So seperti mana yang saya tunjukkan, tapi tadi 30-70, yang ni 20-80 pula. Okay? So kalau menggunakan sini 20 itu apabila dia cross 20 from below 20 to slightly above 20, let's say pergi 30 tu, itulah indikator yang mengatakan dia akan meningkat. Okay? So itu leading indicator. So ada yang terus beli waktu leading indicator menunjukkan dia dah meningkat daripada 20 ke slightly above 20%. Ada yang tunggu lagging indicator itu harga tu harga tu naik sikit baru dia masuk nak confirm. Okey, boleh juga. So dia masuk let's say harga RM1.80 atau RM1.90, then dia biar sehinggalah oscillator tu pergi sentuh kat 80%, dia jual pada harga RM2.23 for example. Okey. So sebab kita siapa yang menggunakan oscillator ni dia percaya yang dia akan berpusing. Dia macam kitaran lah. Beli kat 20, jual kat 80. Beli kat 20, jual kat 80. Tapi dia hanya applicable kalau chart tu tengah dalam sideways movement, bukan dalam whipsaw ataupun dalam pergerakan yang macam choppy ya. Okay? So dalam kes ni dia macam sideways kan. So dia sesuai. Okey. Kita dah sentuh semua leading. Okey, kita ada 10 minit ya. Now kita pergi pada lagging indicator. So mungkin anda nak digest sikit mungkin nak minum air kan. Harap boleh digest Ya, laju sikit ini sebab saya percaya ramai dah tahu indikator, cuma nak tahu macam nak guna. So nanti saya pergi laju sikit Okay, let's move on. Okay, so the popular lagging indicators, okay, ada termasuk moving average convergence divergence, MACD dan juga Bollinger Bands. Okay, paling saya suka adalah Bollinger Bands lah. Jadi saya terangkan kenapa sebab saya suka identify stock yang low volatility. So kita kalau nak trading ni, kita tak suka laut yang bergelora, betul? Kita suka laut yang tenang. So nak tahu laut tu tenang ke tak, saya suka guna Bollinger Band. Dia boleh bagi tahu dia tengah tenang ke tak tenang. So kalau tak tenang, kita avoid dia stock tu. Kita pergi stock yang tengah tenang. Okay? So stay tune lah, betul saya pergi yang hujung sikit. Saya tahu ramai akan keluar kalau saya pergi yang first. Okay, moving average. Okay, ini paling basic sekali. Okay, moving average. So moving average ni adalah yang kalau you nampak warna merah tu, you tengok belah kiri atas moving average kurungan 21. Nak bagi tahu warna merah ni represent 21 days moving average. Bermaksud harga close hari ini campur harga close semalam kan. Hari ini pukul 5 petang mana harga, campur harga pukul 5 petang semalam, campur 2 hari lepas, 3 hari lepas, 4 hari lepas dan dicampur sampai 21 hari lepas. You bahagi dengan 21, you dapat satu dot yang paling kanan sekali. Okay?
Yang paling kanan sekali tu, iaitu dah dekat-dekat RM1.88 ke lebih kurang. Dan macam mana nak dapat dot yang ke kiri sikit daripada kanan tu kan? You jangan ambil harga ini, you ambil harga semalam, campur dengan harga kemarin, campur sampai 21 hari yang lepas. Okay, starting semalam. Dan bahagi 21, you dapat satu dot yang dekat semalam pula. Dan dapat dot merah yang 3 hari lepas, okay, you ambil 3 hari lepas dengan closing. Okay. And then you campur dengan 21 hari ke belakang, bahagi dengan 21 hari, you dapat satu dot pada hari ketiga ke belakang. Dan seterusnya, hari keempat, hari kelima, sampailah ke historical price yang you nampak lah, sampailah ke belakang habis. So you nampaklah pergerakan tu. So essentially you're telling the average 21 day price. Okay? Dan warna biru pula represent 50 average price. Okay? So average nak tahu lah macam nak buat average kan, RM1 campur RM10 campur RM5 sen tu bahagi, kalau 3 hari bagi 3, kalau ni you campur semua 21 hari bagi 21. So yang ni 50 hari, yang bawah warna hijau tu 200 hari. So apa yang nak bagi tahu sini? Kita nak bagi tahu pergerakan saham secara puratanya for the past 20 days, for the past 50 days, for the past 200 days. Dalam kes ni di mana 21 tu lebih tinggi daripada 50 dan 50 lebih tinggi daripada 200. Bermaksud moving average yang kecil atau yang pendek, jangka pendek yang pendek adalah lebih tinggi daripada average price jangka masa 50 hari, dan jangka masa 50 hari lebih tinggi daripada jangka masa 200 hari. Okay? Ini bermaksud harga pergerakan saham tersebut adalah dalam uptrend. Kerana average price yang terkini atau yang terkini maksudnya yang 21 hari ini lebih tinggi daripada 200 hari, for example. So inilah katakan uptrend ataupun dalam price yang meningkat lah. Okay? Kalau terbalik 200 hari itu lebih tinggi daripada 21 hari, itu dalam downtrend. Okay? Maksudnya harga dia tengah menjatuh. So selalunya kalau trader dia tidak suka trade harga saham yang mana dia harga saham tu di bawah 200 hari, for example. So itu kita tidak mahu trade di dalam trade saham yang mana purata harga saham tersebut adalah di dalam downtrend. Okay, so bila kita tengok sini moving average, saya sudah berhuraikan tadi sekiranya. So kita tak perlu pergi ke definition. Okay, ia adalah based on historical data. Okay, sebab tu kita panggil lagging indicator. Alright. So disebut crossings ni biasa bila kita nak tahu bila time nak beli menggunakan moving average ni, biasa apabila merah, biru dan hijau ni bila dia bertembung, okey, sama ada merah bertembung biru, okey, iaitu 21 hari meningkat, baru nak meningkat sentuh ke 50 hari, for example itu adalah masa yang sesuai untuk you consider. For example, yang belah kiri sekali itu nampak dia baru bertembung lah dan dia baru nak expand, okey. So between 21 hari dengan 50 hari, tak banyak gap lah, okey. So ada orang guna cross between 21 dengan 50. So dan dia akan jual apabila harga tu bergerak jauh lebih tinggi daripada average price. Sebab kita percaya dalam technical analysis ni, harga tu dia akan retrace ataupun kembali kepada average price sebelum dia naik semula. Especially the short term average price. So dalam kes ni 21 hari bila dia meningkat RM2.30 jauh lebih tinggi daripada average price tu, you nampak lepas tu dia akan jatuh balik kan, dia pergi balik ke average, kemudian dia naik balik, dia kemudian naik balik kan. So bila anda nak beli, anda jangan beli terlalu jauh daripada average price. Anda patut beli ngam-ngam ataupun dekat dengan average price tetapi dalam uptrend punya movement, supaya bila anda beli dekat dengan average price, anda boleh jual bila harga tu bergerak jauh lebih tinggi pada average price. Macam you beli rumah lah kot kan, tengok harga rumah average berapa kan, sama ada you nak beli rendah, takut you beli rendah, takut harga rumah tengah jatuh lagi, so you ambil lebih kurang average price, for example,
dan apabila harga rumah tu naik, ada rumah you tu for example, rumah jiran tu jual for example lah 500,000, tapi ada orang nak beli rumah you 700,000. So you tahulah you punya rumah above average price tu you jual for example dan maybe harga 700,000 tu adalah harga yang orang kata harga di luar dia punya range lah, price range. Dan maybe selepas beberapa hari atau selepas beberapa bulan betul, harga rumah tu lebih kurang dekat 500 ke 600,000 around there. So nak bagi tahu dan anda telah menjual pada harga yang tinggi lah kan. So sama juga pada harga saham. Kita nak cuba menjual pada harga yang jauh lebih tinggi daripada average price, okay? Tapi bila kita beli, jangan beli pada harga terlalu tinggi pada average price. Sebab takut orang yang harga sewaktu didagangkan itu adalah harga yang overpriced. Okey, MACD. MACD ni indikator yang di bawah tu yang bottom tu. So boleh nampak yang di bottom tu, dia actually dia macam moving average juga. Okey. Dia ada 12 warna biru, 12 dengan 26 moving average. Okey, dengan juga 9. So apabila kita pakai MACD ni, actually dia menggunakan moving average juga, tapi pakai period yang 9, 12 dan 26 lah. Okey. So dalam kes ni apabila warna biru tu cross warna merah, okay, iaitu short term average tu cross the longer term moving average, dia menunjukkan satu signal yang bullish. Okay. Maksudnya harga sekarang ni, harga yang terkini lebih tinggi daripada harga yang lepas. Okay. Harga average terkini lebih tinggi daripada harga yang lepas. Alright. So kita pergi pada definition ya. So based on the okay, kita pergi perenggan yang ketiga. There are 3 components of the tool. Two moving averages and a histogram. Okay. The two moving averages, the signal line and the MACD line are invariably lagging indicators, as they only provide signals once the two lines have crossed. Okay. But the MACD histogram is sometimes considered a leading indicator, as it is used to anticipate signal crossover in between the two moving averages. The bars on the histogram represent the difference between the two MAs as the bars move further away from the central zero line. So boleh tengok di sini, histogram tu yang nampak tak macam ada kotak-kotak. Yang tengah-tengah tu, kotak dia, kalau tengok macam MACD kan, ada line, betul dia ada kotak yang terbagi pada yang kotak bawah, kotak atas kan. So yang kotak atas tu, dia tengah uptrend, kotak bawah tengah dalam downtrend lah. Okay. So histogram ni, dia nak bagi tahu, you nampak tak histogram yang kanan sekali tu, dah positif kan? Saya tunjuk sini ya. Okay. Ini histogram. Okay. Ini negatif, betul tak? Negatif. So kita nak betul leading indicator ni, apabila histogram ni dah masuk positif sini. So dia nak bagi tahu, histogram nak bagi tahu, you tak payah tunggu dia cross ni. Ini lambat, nampak tak? Ini panggil lagging. Lagging. Ini histogram ni panggil leading. Leading. Sebab histogram ni dah bagi tahu dah. Okay, now is telling us that it is on uptrend movement lah. Okay, daripada bawah kosong ke above kosong. So actually kalau menggunakan histogram leading indicator, you dah boleh start beli. Tapi you nak gunakan cross over ni, lagging ni, you maybe start beli bila dia dah dekat sini. Sini kot kan, saya rasa sini lah. Ini tak cross lagi. Sini. Dah lambat lah. Sini ya, dah lambat. Dah lambat. So kalau anda trader tegar, dekat sini ni, anda boleh buka hourly chart, 9 pagi tengok kalau ada volume masuk tu, masa dekat sini singgit dua tu, you dah tak payah tunggu masuk dunia, dia terus masuk. Ya. Kalau you nak guna lagging indicator lah. Kalau you pure leading indicator, yang di sini anda dah boleh start masuk lah. Tapi anda kena get ready lah cut loss, okay? Dekat support level. Kalau dia jatuh, then you jual. Right? Okay. Saya tak tahu, saya harap anda boleh cope lah. Hari ini lebih kepada orang yang experience sikit, bukan totally newbie ya. Alright. Okay, ini last kali pada indikator kegemaran saya, itu Bollinger Band. Okay. So Bollinger Band di sini
Apa dia represent ni? It's a lagging indicator because it is based on a 20-day simple moving average and two outer lines. Okay, the two outer bands represent the positive and negative standard deviation away from the SMA. SMA ni average price lah yang saya sebut tadi. Okay, 20 hari ni by default memang Bollinger Band dia pakai 20 hari sebagai moving average. Okay, so sekarang ni saya nak tunjuk you apa maksud dia 20 hari ni sebelum saya pergi lebih jauh. So anda nampak tak line sini? Ya, line ni kan. Line. So line ni nak bagi tahu dia punya 20 moving average. MA biasa kalau anda pakai moving average, anda letak 20 hari, sama dia akan bertindih. Dia akan bertindih dengan Bollinger Band punya line tengah ni. Okay. So macam saya sebut tadi, harga ni dia akan berbalik kepada moving average juga. Dan apabila dia dah overbought, iaitu two overbought, dia pergi jauh lebih tinggi pada moving average price dia. Kemudian dia harga dia tend to go back to the average price dan dia akan pergi balik mungkin sedikit bawah, dan kalau harganya ada potensi ya, dia akan pergi balik above the moving average sebab orang dah start optimistic ya, dan dia akan pergi balik meningkat ke way above the moving average. Okay. So apabila saya sebut way above moving average, tadi kita tak tahu. Macam nak tahu way above? Macam nak tahu sama ada dia okey ke tak okey kan? So, Bollinger Band ni, cara orang trade ni, dia ada dua cara. Satu cara yang gunakan high volatility trading. Dia beli dekat, contohnya dia beli dekat lower band, dia jual dekat upper band. Boleh juga. Okay? Ni cara yang tipikal lah. Okay? So ini pun okey juga kalau lower upper. Yang paling bahaya kalau you beli lower yang macam contoh dekat sini tak adalah beli kan. Yang mana lower band dia sangat membesar lah macam ni ya. Okey, saya nak bagi tahu di sini. Satu lagi cara untuk menggunakan Bollinger Band ni adalah you bukan kisah dia tengah trade dekat bawah ke atas ya. You tengok dekat upper band, ni panggil upper band ni upper band. Ini panggil lower band. Okey, lower band. So, apabila upper band dengan lower band ni sangat besar gap dia, inilah panggil high volatility. Okey, high volatility. Maksudnya ketika anda gatal tangan ataupun anda terlalu optimistik membeli di sini ya, breakout beli kat sini, anda akan tengok bila Bollinger Band ni sangat besar, maksudnya volatility dia, price dia boleh pergi daripada upper band hingga ke lower band di sini. Okay? So, jika anda trader yang orang kata hardcore trader, jika anda nak trade 100 kali, anda perlu berhati-hati. Anda perlu satu strategi yang mana strategi tersebut adalah bukan saja bakal meraih keuntungan, tetapi melindungi daripada kerugian yang besar. So bagaimana untuk melindungi daripada kerugian yang besar adalah untuk memilih saham yang pergerakannya adalah dalam low volatility. So dalam kes ni anda should not trade when the Bollinger Band is very wide macam ni. Sangat bahaya sebab harga dia range between RM2.23 sehinggalah RM1.20 di sini ya, lebih kurang. Anda perlu masuk, strategi kita adalah masuk consider waktu dia tengah menguncup di sini. Di sini ya. Apabila dia punya upper band dengan lower band ni between RM1.9 dengan RM1.7. Tak banyak. Maksudnya tak besar sangatlah. Reasonable. RM1.9 dengan RM1.7 ni ataupun tak main RM1.7 pun, RM1.75 kot kan. Kalau you tengok dia punya volatility tu ataupun dia punya perbezaan di situ ya, RM1.9 tolak RM1.75, 15 sen bagi dengan RM1.9, hanya dah 7.8 tu, 8% dia punya difference tu ya. So nak kata assuming you beli dekat upper band ya, you tersilap lah contoh ya, you tersilap beli dekat upper band, you betul harga dia jatuh. You dah tahu kalau jatuh bawah lower band you jual kan, sebab lower band maksudnya dia dah downtrend, okay? So bila dah jatuh kat lower band you jual,
you nak cut, you tak nak dia pergi jauh lagi, kerugian you hanyalah 8% dia punya maksimum, okay? Ataupun dia punya volatility di situ. Unlike sini RM2.20 dengan berapa sini? Ini tak tahulah, RM1 kot kan. Assuming lah let's say RM1. RM1.20 bahagi, let's say lah you tak nak ambil tinggi sangat lah. Let's say lah jatuh dekat RM1.6 lah. RM1.6. So kalau di sini RM2.23 tolak dengan dalam kes ni berapa RM1, let's say lah RM1.7 lah. Tak apalah, kita ambil yang dah berlaku lah. So di sini dalam RM2, dalam 26% kerugian kalau you beli dekat harga RM2.3 around that, okay? So kalau you dah panik, dah jatuh kat bawah, kat upper band pun nak jual, dekat lower band pun nak jual, then you dah kerugian 26%. So kalau anda nak trade 100 sekali dah rugi 26%, tak rasa anda boleh trade dah lepas tu kan. So kita nak trade dalam low volatility sebab kita mungkin terbuat silap kalau kita tak disiplin. So untuk memastikan bila kalau you terbuat silap pun, saham yang you beli tu, yang you pilih tu adalah saham yang sewaktu itu adalah low volatility punya movement sewaktu tersebut. So that bila dia price jatuh sangat obvious dia tengah downtrend, you boleh cut dengan secepat yang mungkin. Okay? So ini cara trade. So cara kita trade low Bollinger Bands ni, okay? You tahu kalau pergi dekat upper band ni, lower band ni dia patutnya dia akan jatuh lagi. Upper band dia akan naik lagi kan. So dia akan trade between lower dengan upper. Kalau dia pecah lower ni, maksudnya lower band ni akan pergi lebih bawah lah, ya. So dia punya prinsip Bollinger Band ni adalah harga akan bergerak between lower and upper. If it reaches above the upper band, it may go further. If it reaches below the lower band, it will go for the lower. Okay, tu je. So bila dia pergi ke lower band, dia meningkat tengah sini dan dia trade sideways sini ya. So tengah-tengah ni Fijan nak bagi tahu, atas ni positif, bawah ni negatif. So you nak beli apabila harga tu dengan dalam positive zone. Okay? Dan bukan saja positive zone, dan dia punya upper dengan lower band ni tengah menguncup. Dia macam ni, menurun ni menguncup ni dan dia sideways ni. Ini adalah satu trade, bukan cakap high probability ke apa, dia punya volatility tu is dalam keadaan yang sangat rendah. Okay? So kita tidak mahu trade, kita mahu mengelak saham-saham yang very high volatility. Sebab high volatility ni kalau you terbuat, kalau price dia jatuh dengan sangat laju, you tak sempat nak jual pun. Tapi bila dia dalam sideways ya, macam very low volatility ni, bila dia baru nak gerak, you boleh detect and you boleh cut loss kalau dia jatuh lah. Kalau dia naik, you boleh biar aja kalau nak. Okay? You boleh biar aja. Sebab you tahu you beli dekat dalam rendah, so you tahu you sama ada you jual short term, you nak jual dekat sini boleh, atau you kata tak apa, you want to take some risk lah, you biar saja. Kalau jatuh balik bawah ni baru you jual, break even. Kalau tak, you nak ride the trend. So biarlah. So biar di sini dan you mungkin jual dekat sini sikit, jual sini sikit. Kalau dia jatuh, then you jangan beli lagi lah. You sama ada you jual semua atau you biar aja. Okay? Sama ada you want to ride the uptrend or you just sell all. Okay? But you should buy during the low volatility using the Bollinger Band. Alright, itu saja penutup saya pada hari ini. Okay, so when the levels of volatility increase, the band will be widened. When volatility decreases, they will contract. Okay, contract mean tengah muncul lah. Alright, alright, itu saja. So, saya tak perlu tunjuk ni. Kita dah pukul 10. Okay, saya berhenti di sini. Saya serahkan pada Cik Nabila, Cik Ila. Alright, Alhamdulillah. Banyak betul kan malam ni kita belajar benda baru. Especially untuk newbie. Kita akan belajar satu indikator. Banyak indikator. Jadi di kesempatan ini saya ingin mengingatkan anda sekali lagi untuk join. Bagi mereka yang belum lagi join,
Okay, Facebook close group kita RHB Morning Kepak at 8. Sebab apa? Sebab video-video seperti inilah, webinar seperti inilah yang akan ada siaran ulangan. So anda boleh keep teruskan menonton kan sampai anda faham. Ramai juga yang akan bertanya, apa beza SMA dan juga EMA? Okey, terima kasih. Okey, kita tengok di sini, saya tunjuk. Boleh nampak skrin saya, Ila? Boleh nampak jelas dan nyata sekarang. Okay, apa beza simple moving average dengan exponential moving average? Ini E. Okay. So kalau tengok sini ya, saya tengok, kita buat perbezaan di sini ya. Yang pertama, warna biru tu kita buat 21 day moving average yang SMA. Okay. Yang ni kita pakai exponential 21 juga. EMA. Okay. Dua-dua 21, tapi satu simple moving average, satu lagi exponential moving average. Simple moving average yang saya tunjuk, yang saya explain tadi, dia ambil harga semalam, campur harga kemarin, campur harga 3 hari lepas, 4 hari lepas, 5 hari lepas, sampai 21 hari lepas, bahagi dengan 21. Okey. Nak bagi tahu, setiap hari punya closing price tu sama weightage, same weightage. Maksudnya, kalau semalam close RM1, kemarin RM1, let's say lah, kemarin 95 sen, lepas tu 90 sen, setiap harga closing price pada pas 21 hari itu, dalam formula simple moving average adalah sama saja. Dia sama rata. Okay? Dia tak ada mana yang lebih berat. Unlike exponential moving average, okay? Exponential ni, nak bagi tahu, dia punya weightage ataupun panggil berat lead lah, ataupun nak kata dalam formula moving average ni, dia bukan sama rata, bukannya closing price semalam campur yang kemarin, campur dengan 21 hari bagi 21, bukan. Yang hari ini punya, dia punya weightage tu lebih tinggi daripada semalam. Dan semalam lebih tinggi daripada kemarin. Kemarin lebih tinggi daripada 4 hari lepas. So for example, kalau you pakai 21 hari, kalau 100 bagi 21 apa ya? 100 bagi 21 dalam 4.7% lah. So setiap hari itu represent 4.7% weightage lah pada average price tu. Tetapi kalau menggunakan EMA, harga hari ini dia bukan 4.7% punya weightage. Dia maybe 10% daripada moving average tu daripada harga hari ini. Dan 9% daripada harga semalam. 8% harga main. Macam tu. Dan lagi lama harga tu, harga yang 21 hari ke belakang tu, dia represent lagi sikit weightage tu. So nak kata yang average price pada untuk exponential moving average, iaitu harga warna biru tu, dia lebih represent harga terkini. Sebab itu moving average yang warna biru, iaitu exponential moving average EMA tu, lebih tinggi daripada warna merah. Kerana warna merah adalah simple kan. Kerana harga terkini lebih tinggi daripada harga sebelum ni. Disebabkan itu moving average yang exponential, dia punya weightage harga hari ini dalam formula tu, dia represent lebih tinggi. Dia bukan sama rata. Dia lebih tinggi. Mungkin dia 10%. Yang harga semalam 9%. Harga sebelum ni 8% represent. Yang lain 7, 6, 5, 4, something like that lah. Dia bukan equal weightage. So disebabkan itu EMA dia ataupun indicates ataupun dia represent pergerakan yang paling terkini, bukan sekadar average tapi yang terkini, sebab dia pakai yang pergerakan yang terkini ni lebih weightage yang lebih tinggi ya. So dia nak tahu actually yang paling terkini ni tengah meningkat ke menurun. Kalau tengok yang warna merah tu, dia meningkat sikit je kan, sebab pada past 21 days dia ambil every 21 hari sama rata. Sebab tu yang 21 hari lepas harga mungkin lebih rendah. So dia punya
pergerakan tu tak adalah ekstrim sangat. Tapi yang 21 yang EMA ni dia lebih ekstrim sebab yang paling terkini tu pergerakan dia melonjak naik, betul tak? Sebab tu kalau EMA dengan SMA, apabila dia tengah sideways, dia tak banyak different. Dia lebih kurang sama dia sideways. Okay, kalau nampak kan? Sideways tu lebih kurang. Tapi kalau dia bergerak, okay, dalam keadaan sama ada menaik atau menurun, dan you boleh nampak perbezaan yang ketara. Okay? So, Bali, mana lagi sesuai pakai? Terpulanglah. And saya suka back to simple moving average saja. Okay? Bagi saya, kalau anda nak betul-betul trade, okay, nak really nak tahu apa the movement, okay, the average movement, tapi menggunakan weightage yang lebih tinggi based on current price, dan EMA ideal for you. Tapi saya dah guna closing price ni, candlestick tu dah ada, dah bagi tahu apa hari ni. Saya suka gunakan average biasa je, simple average, so kita tahu lepas 21 days apa simple moving average, dan hari ini punya pergerakan saya boleh tahu dah dia meningkat ke menurun. So saya tak perlu EMA lah. Alright. Okay, itulah beza dia untuk EMA dengan SMA dan juga MA. Cuma tambahlah, MA tu cuma moving average. Okay, Encik Emry, kita dah ada platform yang terbaik tau. Okay, sekarang ni untuk newbies, sebab kita sekarang ni fokus kita nak membimbing untuk jadi pelabur bijak. Diorang bertanya soalan, macam mana nak dapatkan ni layout ni Encik Emry? Boleh tunjuk tak? Kita nak kena klik dekat mana untuk keluarkan layout ni, dan dekat mana kita patut pilih indikator ni? Tak boleh. Mungkin bagus, tapi takut dia confuse. Sebab kadang-kadang kalau OBV, contoh you pakai OBV, you pakai RSI. Kan? So you OBV, RSI dah leading. So leading yang ni kata okay, yang ni kata tak okay, for example. So you end up banyak stock you kata ni dia contradict. So bila contradict, you tak boleh buat decision, end up you biar je, kan? So kalau you pakai dua leading indicator, maksudnya you sangatlah strict, di mana hanya dua-dua bullish, dua-dua kata okey baru you pilih stock tu, kan? Itu ibarat you main banyak faktor untuk leading lah, kan? So boleh juga, tapi takut you akan jadi frust lah, sebab kadang-kadang lain dah okey dah, cuma you pakai banyak sangat indikator, you jadi contradict dan susah untuk you buat decision making. So kalau saya akan pilih satu je, dan you tak rasa keliru. Tapi kalau anda rasa selesa menggunakan dua, go ahead lah. So kalau menggunakan leading Bollinger Band di sini, for example, dia macam dah menguncup sikit tapi tak ada menguncup banyak sangat. Sini, kemudian dia punya RSI ni meningkat, okay, dari sini, daripada bawah 30 ke atas 30 dekat 50. So kita ada post lah pagi tadi, kan, Tesco. So another stock kalau you tengok, okay, another stock yang kita post hari ni, saya bagi contoh lagi ya. Hari ni kita ada post HPMT pagi tadi, HPMT. Ada juga. So pagi hari ni pun saya ada post. Okay, saya pakai ni, dan istilah you pakai nampak sebelah kiri ni panggil leading indicator. Ni panggil indicators. So kalau you boleh pilih nak pakai ADX, nak pakai Bollinger Band, tapi kita belajar dia lah ADX semua. Pakai yang paling popular je. So kita pakai, let's say lah, on balance volume. Okay. So pakai macam ni. Right. So macam ni saja. Ni HPMT, for example. So kalau you tengok pakai hourly chart, boleh nampak lah dia bergerak macam mana. So kalau anda nak trade, okay, saya sarankan juga anda selepas tengok daily, sebelum masuk you tengok hourly chart juga. Dan kalau hourly chart tu macam dekat macam ni, dekat area macam ni, ni cantik juga. Daily pun Bollinger Band dia low volatility, dan hourly lagi low volatility macam ni, between 67.5 and 65.5, ini lagi low volatility, kan? So at least kalau you nak trade selalu dalam low volatility guna hourly chart ni, okey lah. Tapi make sure daily dia pun low volatility, okay?
So ini juga antara cara you nak trade menggunakan multiple time frame. Okay. Pagi tadi saya ada post L-soft for example. Okay. Macam ni. Nampak? Ni pun saya pakai Bollinger Band yang dia tengah relax lah. Kita tak nak pakai yang macam ni. Kan? Elaklah trading stock yang macam ni. Yang mana, yang ni maksudnya macam ni. Macam ni kan. Kalau macam ni, kalau tengok Bollinger Band ni, nampak ni pada 10 November. Ini satu, walaupun dia sideways macam ni, dia nampak dia punya volatility sangat tinggi. Dia tak relax, dia tak tenang. Dia price akan bakal kembali kepada average price, dia akan sideways. So kita nak beli yang dia tengah relax. So itu macam lebih kurang macam ni lah. Okay. Pagi tadi kita post so ini dia dalam sideways. Kita tengoklah nanti minggu ni kan. Bukanlah yang kita post hari ni, post hari ni naik so boleh jadi naik terus hari ni. Boleh jadi tu. Macam hari ni kita post Optimax macam ni. Macam Optimax ni saya post pagi tadi. Okey. Di mana dia dah naik dah harga sebelum tu sebelum ni dah naik dah. So kita post hari ni you beli kat sini lah yang meningkat. So ini macam confirmation dah naik. Pun boleh juga. Depend macam mana you punya appetite you. You nak ride the upper band ke ataupun you nak beli waktu dia tengah seat. Kalau tanya saya low risk strategi, you beli waktu di dalam ni. Supaya you punya profit taking risk tu berkurang. Tapi kalau you nak cepat, you nak confirm dia naik, macam ni lah. Dia naik. Alright, so you boleh pakai multiple time frame. Macam ni, kalau nak pakai hourly chart ni, macam dia tengah high volatility range. Tunggu dia kuncup dulu baru sesuai nak masuk. Right? So ini cara teknik nak menggunakan multiple time frame, menggunakan hourly chart, Bollinger Band, where dia tengah squeeze. Kita main squeeze. Okay? Mana dia punya upper band, lower band tu tengah squeeze, dan yang you beli waktu dia squeeze, tapi make sure price tu tengah above dia punya average price lah, above dia punya average band. Itu dalam positive territory. Okay? So hari ni saya pun lagi Tesco. Ini dalam downtrend sikit, tapi kenapa saya pilih dia sebab dia punya hourly chart pun nampak okey lah. Okay? So you boleh tengok lah dia punya weekly chart. Okay? Ni weekly chart. Okay? You boleh tengok dia tengah di dalam lower band, dia tengah nak build the base lah. Okay? So kalau boleh kita tak nak, kalau you nak beli yang high volatility pun, yang ni make sure you from behind, from the bottom. So at least you kata you punya volatility ni akan daripada bawah ke atas. Bukan you beli dekat atas RM1.29, RM1.30 ni, nanti dia akan pergi ke bawah. So ni cara dia. So sama ada you nak beli sideways style atau you beli dekat bottom, yang mana ada signal nak rebound, boleh juga. Tapi kalau tanya saya prefer yang sideways supaya jantung you ataupun you punya risiko tu rendah, dan bila you nak cut tu you boleh cut very low. Okay, saya harap saya menjawab soalan sikit tentang macam mana nak gunakan, macam mana nak tengok indikator. So belah kiri ni nampak indikator semua, you boleh pilih lah. Okay, so volume you tekan ni, tak ada volume. Tekan ada volume. Then on Bollinger volume you tekan sini. Kalau tak nak you unclick RSI, dan you boleh tukar RSI ni, tukar pada period mana you nak. Biasanya saya biar standard je. Same goes to Bollinger Band, saya biar standard je. Okay, standard deviation dia biar 2 je. Okay, so itu saja. Alright, so okay, Encik Amri dah tunjuk dah macam mana kita nak menggunakan platform yang cukup canggih ni. Alright, tadi kita pergi kat platform asal, dekat bahagian code tu right click dan kita pilih advanced charting. Dia akan bawa kita ke tab ni sekali lagi, dan anda boleh pilih indikator yang anda perlukan. So memang banyak soalan Encik MD, dan soalan dia agak sama lebih kurang. Okay. So seperti Encik Amri dah terangkan sekali lagi, you tak perlu gunakan semua indikator, tapi awak boleh pilih yang mana serasi dengan diri kita kan. So tak semestinya kita nak kena letak leading indicator, 3 leading indicator. Sebab kata Encik Amri takut nanti dia contradict pula. So
kita boleh choose satu indikator untuk leading, satu indikator untuk lagging. Contoh lagging, MA ataupun Bollinger, leading untuk volume. Okey, Encik Emily, last soalan lah saya rasa kan. Okey, sebab saya rasa tadi dah banyak dah jawab soalan-soalan indirectly. Okey, soalan dia adalah berkenaan dengan volume. Right, dia kata apa color hijau merah yang dekat volume yang terpampang dekat kita punya chart tu? Okey, bagus. Okey. Ini soalan ni orang yang orang macam ni orang yang boleh sukses dalam trading sebab dia very meticulous and very detail oriented lah. Dia bukan nampak kan, dia nampak color different tu okey, that's good. Okey, for example kita tengok tadi macam ni lah ni nampak sikit lah. Okey. So apa beza harga volume yang warna hijau dengan warna merah? So by default Okay, by default. Okay, by default dia akan tunjuk macam ni Apabila harga dia meningkat, nampak dia punya candlestick tu warna putih. Okay. So bila candlestick warna putih, maksudnya opening lower, closing higher, betul lah? Opening dia memang dekat-dekat dengan 59 sen, dia closing dekat 67 sen So dia positif. So bila saya sebut tadi, bila opening lower, closing higher, iaitu candlestick warna putih, dia adalah bullish candlestick. Bullish candlestick maksudnya buying pressure. Maksudnya transaksi pada pagi tu, buyer tu beli 59, beli 60 sen, 61, 61 setengah, 62 setengah dia beli sampailah ke closing price dia. So bila kata buying pressure je adalah positif, nak katakan pergerakan pada hari itu adalah lebih pada tekanan membeli rather than tekanan menjual Disebabkan itu volume transaksi disebut adalah berwarna hijau. Nak bagi tahu dia adalah bullish punya volume. Okey, iaitu macam lebih pada buying pressure volume. Okey. Kita cakap lebih banyak membeli jual bukan? Okey, transaksi adalah transaksi. Ada orang beli, ada orang jual. Sama je. Kalau transaksi dia 30 juta volume, 30 juta beli, 30 juta jual. Tapi kita cakap tentang pressure ataupun tekanan. Dia punya dia punya momentum membeli lebih tinggi ke momentum menjual lebih tinggi. So, dalam kes ni bila tengok volume warna hijau, maksudnya momentum membeli. So yang lagi satu pula, kalau you tengok ini tadi ini saya sebut tadi Yang kedua ni yang ni pula yang warna yang ni pula. Yang ni warna hitam. Maksudnya dia opening dekat sini 68 sen lebih kurang dan dia tutup pada harga 65 sen, 64 setengah orang. So nak kata opening dia lebih tinggi daripada closing. Bermaksud pagi lebih tinggi, petang lebih rendah. Dan volume tinggi kan. Bila volume tinggi maksudnya momentum menjual ke momentum membeli? Logiknya momentum menjual lah. Sebab petang harga tutup lebih rendah. Sebab itu harga dia pada 68,5 turun sampai 60 dekat-dekat 65 sen lah, 64,5. Dan sebab itu volume yang tunjuknya adalah selling pressure volume ataupun negative momentum. Okay? So sebab tu warna merah. So hijau maksudnya bullish momentum volume dan merah maksud selling momentum volume by default. Okay? So kalau nak tengok kalau nak tengok apa tadi okay. So saya rasa tadi alright. So saya rasa itu saja. Yap. Alright, saya rasa kita dah lebih daripada masa yang diperuntukkan dah Encik Emily. Okey, kita dah peruntukkan setengah jam lebih. Patutnya kita berakhir pada pukul 10 kan. Okeylah Encik Emily, last. Ada lagi? Ada tak?
Last je. Last dia tak jawab soalan. Boleh tak tunjukkan dekat macam mana kita nak screen counter berpotensi Oh, okey, boleh. dalam Okay. advanced chart tu. So dalam Dekat bahagian alert advanced tu chart kan. ni dia ada ni patut Ila ajar ni kan. So ini senang je ni ini bukan ini just menggunakan platform yang sedia ada ni. So kalau platform ni dia buat screener screener bila sebut screener ni dia bukanlah kata orang kata formula untuk nak kata buy call bukan buy call dia hanya screener berdasarkan indikator yang dah set dekat sini So kalau anda suka volume increase price breakout dia ada sini. Anda suka resistance breakout high volume sini. Anda suka MACD sini. So apa yang buat sini? Okay, anda boleh tengok sini. Okay, dia boleh pilih. Okay, pilih. Contoh you nak bullish MACD crossover. Bullish MACD centerline crossover. So ini semua bullish. Ini bearish. Kalau bearish nampak ada merah. Okay. So ini RSI tadi. RSI oversold crossover. Nampak? Okay. Ini overbought. Ini dah menjual lah. Okay. Oversold you nak beli kan. So ni volume increase. MA20 as support in uptrend. So kalau you biar all, dia akan mix between bullish and bearish punya indicator. So kalau you nak pilih bullish, dia takkan nak pilih manual kan. So apa you boleh buat? You klik dekat sini, view bullish. So dia tunjuk semua bullish je. Okay? So tunjuk semua. So you boleh sort lah, you nak based on indicator saja ke, and based on masa ke, masa ke ikutlah you macam mana. Okay? Tapi anda kena tengok anda kena bukan sekadar nampak indikator terus beli, salah Saya ingin tekankan tidak ada gunanya menggunakan indikator pada satu saham atau instrumen di mana volume yang didagangkan adalah sangat sedikit. So sebab indikator ni, kebanyakan indikator dia menggunakan harga yang lepas atau past price. So dia ignore volume, melainkan volume OBV punya indikator lah. Tapi kalau dia pakai indikator lain macam MA, MACD, dia tak ada volume. So dia pure based on price. So for example you pakai MACD crossover, nampak? Stok macam ni. Kan? Contoh you pakai indikator MACD. So macam ni kan. Nampaklah dia cross di sini kan. Tapi stok ni tak liquid. Nampak tak? Volume dia sikit sangat. 40,000, 30,000. So you tak boleh, you cannot trade or you cannot trade using this you call it untraded stocks lah ataupun low traded volume stock. Okay. You kena pilih. Bukan sekadar indikator saja. Tengok volume dia okey ke tak. Lepas tu saya selalu pakai volume ni, you pakai volume MA volume moving average MA ni supaya you tahu okey average volume dia apa 12 juta, not bad lah 12 juta kan. Tapi ni indikator dia tak lah. Ni bagus kan. Macam ni je, dia still kan macam ni lah So you boleh pakai indikator tapi tak semestinya indikator ni betul you kena double confirm. Dia tolong filter je, bukan kata dia betul-betul bullish tak. Dia daripada you tengok sendiri, you just tekan dia macam ni. So at least you jimat masa lah. Right? So kalau you nak guna price breakout for example, boleh je. Price breakout ni. Volume recent breakout high volume. Boleh je macam ni kan pakai. Macam ni. So kalau tengok stok macam ni kan tak ada volume, you ignore lah, janganlah you tak boleh dah trade stok yang tak ada volume macam ni you kena pilih stok yang ada volume, barulah make sense untuk you interpret pergerakan harga tu dengan indikator yang ada. Okay? Itu saja. Okay. Dah final habis dah ni. Terima kasih Encik Emry. Okey, buat mereka yang tanya soalan OBV ataupun volume. Okey, itu semua Encik Emry dah terangkan tau. Waktu first class tu, mengenal pasti corak volume. So anda boleh jangan cuba pula, maafkan saya, jangan lupa untuk join Facebook kita sebab rakaman video ada dekat situ untuk anda
boleh get back balik, get info-info seperti pada malam ini juga. Alright, saya ingat itu sahajalah Encik Emily. Terima kasih kerana luangkan masa Encik Emily. Alright, so ya. Jadi sebelum kita akhiri, saya ucap terima kasihlah kerana sudikan luangkan masa anda pada malam ni setia menunggu sampai akhir sesi. Okey, itu sahaja. Terima kasih semua. Sekali lagi terima kasih Ila. Terima kasih kepada sekarang ada 911 masih ya, daripada 1000 dekat 10.5 ada 100 je kau yang lain maintain. So baguslah. Alright, terima kasih sekali lagi. Semoga kita boleh memanfaatkan knowledge yang ada, dan apa yang saya ingin tekankan, gunakanlah RSB research report, itu trading stock report, dan anda comparekan dengan Bollinger Band indikator yang saya gunakan. Kalau anda selesa dengan low volatility movement pada stok tersebut, dan anda boleh consider daripada 4 stok tu boleh consider 1 atau 2 yang saya berikan. Okay? So kalau tanya saya nak guna filter trade smart ke nak pakai RSB research report, pakai RSB research lah. Saya dah filter dah untuk anda. So tak payah nak start from scratch balik. So apa anda buat, gunakan saya punya sorry? Masuk dalam watch list je, betul kan? Masuk dalam watch list, dan daripada tu maybe saya ada guna pelbagai indikator. So anda guna, okay, anda nak pakai Bollinger, anda tengok okay, ini low volatility. Sebab saya tak gunakan semua 4 low volatility, ada yang sudah baru start gerak ya. Yang mana dia bukan sideways, sebab ada yang suka breakout. So kita tak boleh satu style je, okey. Tapi bila anda nak pilih, anda pilih ikut style anda. Bila saya berikan 4 stok tu, dia ada yang breakout stock, ada yang pending breakout. So pending breakout ni dia sideways. So ada yang nak tenang-tenang, ada yang tak sabar-sabar, nak yang confirm. So boleh pilih. Okey. Terima kasih Encik Emily. Okay, selamat malam semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum.